Selamat datang ke kelas BM. Cikgu Zuhaili ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Zuhaili ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 4 MRSM Mukah tahun 2021. Alhamdulillah dapat juga kita bersua kembali untuk meneruskan slot program KICS untuk bahasa Melayu. Pada hari ini kita akan teruskan slot bahasa Melayu kita dengan tajuk Panduan Penulisan Teks Pengacaraan Majlis. Okey, sebelum kita mulakan, cikgu nak bertanya kepada semua pelajar tingkatan 4 dahulu. Pernahkah anda mendengar teks pengacaraan majlis? Selain itu, pernahkah anda mendengar MC? Okey, MC bukan hanya untuk Manchester City, tapi MC amat rapat kaitannya dengan teks pengacaraan majlis. Cikgu rasa ada yang sudah tahu dan mungkin ada yang masih belum tahu tentang teks pengacaraan majlis. Tapi tak apa, jangan risau. Cikgu Zuhaili akan bantu anda untuk memahami apa itu teks pengacaraan majlis dan cara untuk menghasilkan teks pengacaraan majlis yang lengkap. Okey, sebelum itu kita pergi dahulu kepada konsep ataupun definisi teks pengacaraan majlis. Okey, teks pengacaraan majlis ini dikendalikan oleh seorang yang dinamakan sebagai pengacara majlis ataupun MC, iaitu Master of Ceremony. Okey, pengacara majlis didefinisikan sebagai seorang yang dilantik secara rasmi untuk dipertanggungjawabkan mengendalikan sesebuah majlis mengikut atur cara yang telah ditetapkan dan merujuk kepada skrip yang telah diluluskan serta berpandukan arahan pegawai protokol. Pegawai protokol ni lebih dikenali sebagai jawatan kuasa protokol dalam sesuatu program. Okey, pengacara majlis ini penting untuk mengendalikan sesebuah majlis bagi memastikan kelancaran majlis tersebut. Pengacara majlis ini biasanya disebut sebagai MC, iaitu singkatan bagi perkataan Master of Ceremony dalam bahasa Inggeris. Kan mesti ada yang dah tahu apa itu Master of Ceremony. Okey, kita teruskan. Okey, teks pengacaraan majlis mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Salah satu daripadanya ialah mempunyai tujuan untuk disampaikan. Sesuatu teks pengacaraan majlis perlu mempunyai tujuan. Jika tak ada tujuan, maksudnya dia bukanlah teks pengacaraan majlis yang baik ataupun lengkap. Okey, seterusnya, ciri teks pengacaraan majlis adalah mengetahui dan mendapatkan maklumat tetamu undangan serta halayak. Tetamu undangan ni bukan hanya untuk orang biasa, tetapi selalunya dalam kalangan VIP dan VVIP. Jadi, teks pengacaraan majlis sangat penting untuk memastikan segala maklumat tentang tetamu ini diketahui. Seterusnya, teks pengacaraan majlis akan mendapatkan maklumat lengkap tentang program dan perjalanan majlis, iaitu pukul berapa akan dimulakan majlis, pukul berapa akan makan, pukul berapa akan sampaikan hadiah, pukul berapa akan bersurai. Jika tiada dalam pengacaraan majlis,
pasti majlis itu akan menghadapi kesulitan dan akan banyak kelam kabut yang akan jadi. Okey, kita teruskan. Okey, teks pengacaraan majlis ni bukan suka-suka dibuat, tetapi ia mempunyai tujuannya yang tersendiri. Dalam slide yang cikgu sediakan, cikgu memberikan dua tujuan, iaitu pertama sekali adalah menguruskan perjalanan majlis. Menguruskan perjalanan majlis tanpa sebarang gangguan dan kecacatan. Mana ada orang nak buat majlis yang ada kegagalan, kecacatan. Tak ada orang nak buat. Orang nak buat smooth semua kan. Okey, seterusnya. Tujuan kedua adalah memastikan bahasa pengacaraan majlis tidak mencacatkan majlis atau menjatuhkan imej organisasi. Nampak tak? Tujuan dia ada skrip tu adalah untuk pastikan bahasa pengacara majlis tidak mencacatkan majlis. Nampak tak? Kepentingan teks pengacaraan majlis tu. Jadi bukan suka-suka, bukan senang-senang kita nak buat teks tu. Bukan memerlukan satu proses yang teliti. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh teks pengacaraan majlis yang telah cikgu sediakan. Okey, kita tengok. Okey, berikut seperti yang anda nampak, itu adalah contoh teks pengacaraan majlis Hari Anugerah Co-Kurikulum dan Hal Ehwal Murid SMK Sungai Manik 2018. Ini kira macam Hari Anugerah lah. Kalau di MRSM kita panggil AKPGH. Okey, kita tengok apa yang ada dalam teks pengacara majlis ini. Okey, nampak tak perkataan Q? Q ini merupakan macam hint yang akan diberikan, disampaikan ataupun digunakan oleh pengacara majlis untuk memastikan proses majlis berjalan dengan lancar. Okay, kita tengok pertama sekali. Selalunya pengacara majlis ni boleh seorang, paling kurang pun 2 orang lah. Kalau macam selalu kita pergi kenduri kahwin, selalu seorang kan. Dia akan memeriahkan majlis tu dengan pelbagai jenaka dia, pelbagai sindiran, pelbagai nasihat. Dia akan memeriahkan majlis. Tapi tengok majlis. Kalau majlis yang formal, dia tak boleh buat suka hati dia. Tapi kalau macam majlis tak formal, non-formal, itu bolehlah dimasukkan unsur gelak ketawa, unsur lucu. Tapi dalam majlis yang formal, dia tak boleh buat suka hati dia. Okey, kalau macam ni, teks pengacara majlis yang cikgu bagi ni, ini adalah situasi formal. Kita tengok. Pertama sekali, pengacara majlis akan mengumumkan ketibaan tetamu. Selalunya tetamu ni VIP tak pun VVIP lah. Kalau kita tengok dalam ni, dia undang siapa? Dia undang ketua kampung dan pengetua. Pengetua mengiringi ketua kampung tu lah untuk masuk ke dalam dewan. Okey, seterusnya apabila tetamu kehormat dan tetamu jemputan sampai masuk ke dalam dewan, seterusnya ataupun kebiasaannya akan dimulakan dengan nyanyian lagu. Okey, kalau kita tengok dalam ni, dia mulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Negeri Perak. Sebab apa Negeri Perak? Sebab sekolah ini berada di Negeri Perak. Okey, seterusnya awak nampak perkataan salutasi. Salutasi ini merupakan senarai nama tetamu undangan dan jawatan yang
dan jawatan yang dimiliki oleh tetamu jemputan tersebut. Sebagai contohnya kita lihat siapa? Yang dihormati Encik Jamili bin Ramna. Okey, itu adalah tetamu jemputan. Apa jawatan dia? Jawatan dia adalah penghulu mukim Sungai Manik. Kenapa jemput penghulu? Sebab apa kita diorang jemput penghulu? Sebab dia mewakili. Mewakili siapa? Dia mewakili Yang Berhormat Datuk Zainul Fazli bin Faharuddin. Mungkin ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Manik ni dia tidak dapat hadir. Jadi ketua kampung ataupun penghulu mukim Sungai Manik yang mewakili YB tersebut. Okey, kita nampak ada banyak lagi tetamu kehormat dan pentadbiran sekolah menengah itu sendiri. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok. Selepas itu barulah dia salutasi itu fokuskan kepada guru-guru dan para pelajar di sekolah itu sendiri. Sesuatu ataupun satu teks pengacara majlis ini tidak lari daripada menggunakan pantun. Kita dapat lihat, tengok pantun dia. Daun layu di tengah gurun, nampak jalur pohon cemara. Tradisi Melayu turun-menurun, pantun ditutur, pembuka bicara. Nampak? Berapa banyak rangkap pantun yang dipakai? 1, 2, 3. Jadi pantun ni memang tak dapat lari daripada teks pengacaraan majlis. Okey, seterusnya. Dia mulakan pula dengan apa tadi? Dia tadi sampai dengan salutasi. Lepas tu kita pergi kepada ucapan aluan oleh pengacara. Okey, pengacara majlis ni dalam teks yang cikgu bagikan sebagai contoh ni ada 2 orang pengacara majlis, iaitu siapa? Iaitu Kak Ros dan Ain. 2 orang pengacara majlis. Okey, Kak Ros ni iaitu Rosezah binti Sabri dan Ain merupakan Nur Faizatul Ain binti Osman. Mereka memperkenalkan diri dalam bahagian ini. Okey, seterusnya. Sesuatu majlis tidak akan lari ataupun selalunya ataupun kebiasaannya akan disertai dengan bacaan doa untuk memberkati majlis tersebut. Okey, kita dapat lihat di sini. Bacaan doa dibaca oleh siapa? Dibaca oleh Ustaz Syukri bin Sulaiman. Okey, seterusnya majlis ini diteruskan dengan pengacara majlis membuat pengenalan ataupun introduction tentang majlis tersebut. Kita dapat lihat di sini. Majlis Anugerah Kurikulum dan Hal Ehwal Murid yang diadakan saban tahun adalah khusus untuk menghargai keterampilan, sumbangan dan jasa para pelajar SMK Sungai Manik yang telah menjaga nama baik sekolah serta membantu menaikkan nama sekolah di peringkat daerah, negeri malah di peringkat kebangsaan. Tujuan program ini diadakan khusus untuk menghargai para pelajar SMK Sungai Manik itu sendiri. Okey. Selepas itu, lepas dia memberi pengenalan, diteruskan pula dengan ucapan pengetua. Jadi pengacara majlis dia akan mempersilakan pengetua untuk memberi ucapan sepatah 2 kata lah sebelum majlis itu dirasmikan. Kita dapat lihat pengetua di sekolah ini iaitu Tuan Haji Samsudin bin Tajul Urus diminta untuk menyampaikan ucapan. Okey, lepas dibagi ucapan, pengacara majlis akan mengucapkan terima kasih kerana pengetua sudi memberi ucapan. Selepas itu, tibalah saat yang dinantikan, iaitu ucapan perasmian oleh tetamu kehormat
yang diundang pada majlis tersebut. Okey, untuk majlis Hari Anugerah COQ ni, tetamu kehormat yang akan merasmikan majlis iaitu siapa? Yang dihormati Encik Jamili bin Ramna. Dia yang akan merasmikan majlis pada hari tersebut. Okey, selepas dia rasmikan, pengacara majlis tetap ucapkan terima kasih juga dan diteruskan pula dengan tayangan multimedia. Kita tengok tayangan multimedia. Tayangan multimedia oleh para pelajar SMK Sungai Manik. Seterusnya diselitkan pula dengan persembahan yang pertama. Persembahan pertama ini adalah persembahan nasyid yang bertajuk Al-Quran Asas Kesatuan Ummah dan Penghayatan Islam oleh kumpulan Daw Al-Haqiqah. Okey, ini mungkin persatuan ataupun kumpulan di sekolah itu sendiri. Okey, lepas dia buat persembahan, dia masukkan pula slot untuk penyampaian sijil 1 ataupun bahagian hal ehwal murid. Bahagian hal ehwal murid Okey, kita tengok. Lepas tu bila kita dalam teks pengacaraan majlis, kita akan minta orang tertentu ataupun tetamu kehormat untuk menyampaikan hadiah. Dia tak boleh student, dia tak boleh pelajar yang menyampaikan hadiah untuk pelajar, tetapi dia boleh menjemput tetamu kehormat ataupun barisan guru, barisan pentadbiran untuk menyampaikan hadiah kepada para pelajar. Okey, sebagai contohnya kita tengok Encik Syafi'i. Encik Syafi'i bin Sa'ad. Siapa Encik Syafi'i bin Sa'ad tu? Dia adalah yang dipertua PIBG. Diiringi oleh siapa? Diiringi oleh Encik Ikwan bin Taha. Siapa Encik Ikwan ni? Encik Ikwan adalah penolong pentadbiran kanan SMK Sungai Manik ni untuk menyampaikan hadiah. Nampak tak? Orang yang tertentu sahaja yang boleh sampaikan hadiah, bukan semua orang. Okey, diteruskan pula dengan persembahan. Macam itulah. Kalau dia nak hilangkan kebosanan ataupun dia nak orang cakap apa, memeriahkan lagi majlis tu, dia akan selang-selikan. Buat persembahan, bagi hadiah. Buat persembahan, slot hadiah. Buat persembahan, slot hadiah. Dia akan selang-seli supaya program itu tidak bosan dan menghilangkan rasa orang cakap apa, gementar, ternanti-nanti dalam kalangan penerima hadiah. Okey, sama juga penyampaian sijil yang kedua dalam unit COQ. Selepas itu penyampaian cenderahati. Okey, kan tetamu kehormat tadi penat-penat dia datang sekolah ni, dia datang untuk bagi ucapan sebagai nak meraikan majlis, dia tolong sampaikan hadiah. Jadi kita kena buat apa? Kita kena raikan dia lah. Kita raikan dia, kita bagi cendera hati dekat dia. Okey, kalau macam dalam ni kita nampak siapa? Tuan Pengetua iaitu Tuan Haji Samsudin bin Tajul Urus menyampaikan cenderahati kepada yang dihormati Encik Jamili bin Ramna, iaitu siapa tadi? Penghulu Mukim Sungai Manik. Okey, selepas itu sampailah kepada kemuncak ataupun penutup majlis tersebut, iaitu majlis bersurai. Bila majlis bersurai ini, pengacara majlis selalunya akan mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kehormat, barisan pentadbiran, tetamu undangan yang sudi menghadirkan diri dalam majlis tersebut. Dia selitkan juga dengan pantun yang berbunyi, tenang-tenang air di kali, tempat mandian putra-putri. Sempurna sudah majlis dirai, salah dan silap harap dimaafi. Okey, jadi itu sahaja
dalam majlis, dalam ucapan bagi bahagian majlis bersurai. Okey. Rasanya mudah sahaja ni. Cikgu akan serahkan nota dekat awak, slide nota dan contoh teks pengacara majlis untuk awak jadikan sebagai rujukan sebelum membuat tugasan. Sekian, itu sahaja. Kalau ada apa-apa yang anda tidak faham, ada sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi Cikgu Zuhaili dan cikgu-cikgu bahasa Melayu yang lain melalui WhatsApp, melalui Telegram. Okey. Semoga kita berjumpa lagi untuk slot yang seterusnya. Terima kasih.